Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Hari ini kita akan sambung latih ekstensif. Soalan nombor 8. Jadual di sebelah menunjukkan perubahan tiga kuantiti. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan punca kuasa 2 Z. Hitung nilai M dan nilai N. Okey, Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan punca kuasa 2 Z. Dan Y sama dengan 4 bila X sama dengan 0.3 dan Z sama dengan 3.24. Jadi kita tuliskan dalam bentuk persamaan sebagai Y sama dengan KX bahagi dengan punca kuasa 2 Z. Jadi kita gantikan nilai-nilai ini untuk dapatkan nilai K. Y sama dengan 4. K darab dengan 0.3 bahagi dengan punca kuasa 2 3.24. Jadi K sama dengan 4 bahagi dengan 0.3 bahagi dengan punca kuasa 2 3.24 sama dengan 4 darab dengan punca kuasa 2 3.24 bahagi dengan 0.3. Jadi kita dapat nilai K adalah 24. Jadi Y sama dengan 24X bahagi dengan punca kuasa 2 Z. Okey, sekarang kita nak cari nilai M. Dari jadual tersebut, Y sama dengan M bila X sama dengan 6, Z sama dengan 225. Jadi kita gantikan dalam persamaan ini, kita dapat M sama dengan 24 darab dengan 6 bahagi dengan punca kuasa 2 225. Jadi kita dapat M sama dengan 9.6. Jadi kita sekarang nak cari nilai N. Bila Y sama dengan 51, X sama dengan 1.7 dan Z sama dengan N. Jadi 51 sama dengan 24 darab dengan 1.7 bahagi dengan punca kuasa 2 N. Jadi punca kuasa 2 N sama dengan 24 darab dengan 1.7 bahagi dengan 51. Kita dapat 0.8. Jadi kita N sama dengan 0.8 kuasa 2. Kita dapat 0.64. Soalan 9. P berubah secara songsang dengan Q dan Q sama dengan 3R tolak 2. Diberi P sama dengan 0.02 apabila R sama dengan 4. A. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, P berubah secara songsang dengan Q dan Q sama dengan 3R tolak 2. P sama dengan 0.02 bila R sama dengan 4. Jadi kita kirakan nilai Q dulu. Q sama dengan 3R tolak 2. Jadi sama dengan 3 darab dengan 4 tolak 2 sama dengan 10. Jadi P sama dengan K bahagi dengan Q. K adalah pemalah. Jadi kita nak cari nilai K. Kita akan K sama dengan P darab dengan Q. Jadi P adalah 0.02. Q sama dengan 10. Jadi nilai K adalah 0.2. Jadi ungkapkan P dalam sebutan Q adalah P sama dengan 0.2 bagi dengan Q. Atau kita boleh tulis sebagai 1/5 Q. Soalan B. Hitung nilai R apabila P sama dengan 5. Jadi P sama dengan 1/5 Q. Kita gantikan P sama dengan 5 untuk dapatkan nilai Q. Okey, 5 sama dengan 1/5 Q. Jadi 25 Q sama dengan 1. Q sama dengan 1/25. Jadi kita samakan persamaan Q sama dengan 3R tolak 2
dengan Q sama dengan 1/25 untuk dapatkan nilai R. Jadi 1/25 sama dengan 3R tolak dengan 2. Jadi 1/25 tambah 2 sama dengan 3R. Jadi 1/25 tambah 25 ini 50 sama dengan 3R. Jadi 51 bagi dengan 25 sama dengan 3R. Jadi 2.04 sama dengan 3R. Jadi R sama dengan 2.04 bagi dengan 3. Kita dapat 0.68. Soalan 10. Arus elektrik I ampere berubah secara langsung dengan kuasa P dalam unit watt dan secara songsang dengan voltan volt. Bagi suatu peralatan elektrik, diberi bahawa sebuah pengering rambut dengan kuasa 550 watt dan voltan 240 volt menggunakan arus elektrik 2.2 ampere. Hitung arus elektrik yang digunakan oleh sebuah kipas dengan kuasa 75 watt dan voltan 240 volt. Jadi I berubah secara langsung dengan P dan secara songsang dengan V. Diberi P sama dengan 550 bila V sama dengan 240 dan I sama dengan 2.2. Jadi I sama dengan K darab P bagi dengan V. Jadi untuk dapatkan nilai K, kita ubahkan persamaan ini akan dapat K sama dengan VI bagi dengan P. Jadi kita gantikan nilai-nilai ini untuk dapatkan nilai K, iaitu sama dengan 240 darab dengan 2.2 bagi dengan 550. Kita dapat 0.96. Jadi I sama dengan 0.96 P bagi dengan V. Okey, sekarang kita nak hitung arus elektrik I dalam unit ampere dengan sebuah kipas kuasa 75 watt dan voltan 240 volt. Jadi kita gantikan nilai-nilai ini dalam persamaan. P sama dengan 75 dan V sama dengan 240. Jadi arus elektrik I sama dengan 0.96 darab dengan 75 bagi dengan 240. Dan kita dapat 0.3 ampere. Okey, mari kita sekarang lihat soalan 11. Luas permukaan melengkung L cm persegi sebuah kon berubah secara langsung dengan jari tapaknya J cm dan tinggi condong S cm. Diberi L sama dengan 88 cm persegi apabila J sama dengan 3.5 cm dan S sama dengan 8 cm. A. Hitung nilai L apabila J sama dengan 5 cm dan S sama dengan 9.8 cm. Jadi L berubah secara langsung dengan J dan S. Jadi kita ganti tulis persamaan L sama dengan K, J, S. K adalah pemalah. Jadi kita nak cari nilai K sama dengan L bagi dengan J, S. Dan kita gantikan nilai-nilai ini. 88 bagi dengan 3.5 bagi dengan 8. Kita dapat nilai K adalah 3.142. Soalan B. Apakah perubahan pada luas permukaan melengkung jika tinggi condongnya berkurang dan jari tapak adalah tetap? Diberi luas permukaan L adalah berubah secara langsung
dengan J jari tapaknya dan tinggi condong S. Jadi bila tinggi condongnya itu S berkurang, maka L akan berkurang juga. Soalan 12, diberi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan W. Jika Y sama dengan 0.9 apabila X sama dengan 18 dan W sama dengan 5. Hitung A nilai W apabila Y sama dengan 20 dan X sama dengan 6. Jadi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan W. Y sama dengan 0.9 bila X sama dengan 18 dan W sama dengan 5. Jadi Y sama dengan KX per W. K sama dengan Y darab dengan W bagi dengan X sama dengan 0.9 darab dengan 5 bagi dengan 18. Jadi kita dapat nilai K adalah 0.25. Jadi Y sama dengan 0.25 X bagi dengan W. Jadi soalan ini minta kita cari nilai W apabila Y sama dengan 20 dan X sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 0.25 darab dengan X bagi dengan W. Jadi W sama dengan 0.25 X bagi dengan Y, iaitu 0.25 darab dengan 6 bagi dengan 20. Jadi kita dapat 0.075. Soalan B, peratusan ubahan bagi Y apabila X bertambah sebanyak 10% dan W berkurang sebanyak 20%. Jadi Y sama dengan 0.25X bagi dengan W. Dan dari soalan ini, X sama dengan 18 bila W sama dengan 5 dan Y sama dengan 0.9. Jadi X bertambah sebanyak 10%. Jadi kita anggap X yang baru adalah X1 dan sama dengan X ditambah sebanyak 10%. Jadi tambah dengan 10 bagi dengan 100 darab dengan X, iaitu X tambah 0.1X. Nah, kita gantikan nilai X sama dengan 18 dalam persamaan ini. Kita dapat 18 tambah 1.8, iaitu sama dengan 19.8. Dan W1 adalah W yang berkurang sebanyak 20%, iaitu W yang sebenarnya tolak dengan 20 bagi dengan 100 dengan W, iaitu 5 tolak 0.2 darab dengan 5, iaitu sama dengan 4. Jadi Y yang baru sama dengan 0.25 X yang baru bagi dengan W yang baru, iaitu sama dengan 0.25 darab dengan 19.8 bagi dengan 4. Kita dapat 1.2375. Jadi untuk dapat peratusan ubahan Y, kita guna Y yang baru tolak dengan Y yang asal bagi dengan Y yang asal darab dengan 100. Jadi kita guna 1.2375. Ini Y yang baru tolak Y yang asal 0.9 bagi dengan 0.9 darab dengan 100. Kita dapat 37.5. Maka peratusan ubahan Y ialah 137.5%, iaitu Y bertambah sebanyak 37.5%. Soalan 13,
kelajuan S sebuah basikal berubah secara langsung dengan bilangan putaran pedah basikal per minit P dan bilangan gigi gear depan D dan secara songsang dengan bilangan gigi gear belakang B. Santami menunggang sebuah basikal pada kelajuan 26.4 km per jam. Putaran pedah basikalnya ialah 75 putaran per minit dengan bilangan gigi gear depan ialah 40 dan gear belakang ialah 20. Huraikan perubahan laju basikal Santami jika dia meningkatkan putaran pedah basikalnya kepada 90 putaran per minit. Dari soalan ini, S adalah berubah secara langsung dengan P dan D dan berubah secara songsang dengan B. Jadi S sama dengan K dalam P D bagi dengan B. Jadi kita nak cari nilai K dulu. K sama dengan S B bagi dengan P D, iaitu nilai S adalah 26.4 darab dengan B iaitu 20 bagi dengan P 75 dengan D 40. Kita dapat 0.176. Jadi S sama dengan 0.176 P D bagi dengan P. Jadi dalam soalan ini, Santami meningkatkan putaran pedah basikalnya dari 75 kepada 90. Jadi kita nak cari perubahan laju basikal Santami iaitu S. S sama dengan 0.176 darab dengan P dengan D bagi dengan B, iaitu 0.176 darab dengan 90 darab dengan 40 bagi dengan B iaitu 20. Dan kita dapat 31.68 km per jam. Jadi perubahan laju basikal Santami ialah 31.68 tolak dengan 26.4 km per jam, iaitu sama dengan 5.28 km per jam. Maka Santami telah meningkatkan kelajuannya sebanyak 5.28 km per jam.